Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum sidang pendengar FB Majlis Agama Islam Selangor. Saya ucapkan selamat mendengar kepada tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar sekalian, yang mana pada pagi ini kita live sekali lagi. Kita live sekali lagi untuk bicara-bicara sembang-sembang kita berkaitan tentang isu-isu permasalahan pusaka dalam rancangan kita, iaitu rancang harta celik pusaka. Mudah-mudahan dengan segmen yang kita adakan pada pagi ini, mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar FB sekalian di luar sana dalam untuk kita memahami isu-isu berkaitan tentang permasalahan pembahagian harta pusaka yang mana sekarang ni di Malaysia, isu ini merupakan isu yang sangat hangat diperkatakan di kalangan masyarakat. Kerana isu berkaitan dengan harta ni dia melibatkan nilai. Nilainya bukan satu nilaian sikit, nilaiannya nilaian yang besar-besar. Pada pagi ini tuan-tuan, kita akan bincangkan isu khusus berkaitan, fokus kita iaitu berkaitan tentang masalah ahli waris. Menentukan siapa ahli waris, yang mana di dalam masyarakat ramai masih lagi yang keliru tentang berkaitan tentang siapa yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Dalam menentukan ahli waris, siapa yang dapat hak harta pusaka yang sepatutnya. Contohnya kalau si mati tinggalkan rumah, siapa yang dapat rumah tersebut? Adakah adik anak-anak dia yang dapat semua sekali, ataupun cucunya, ataupun adik-beradiknya, atau anak saudaranya, atau bapa saudaranya? Itu persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Banyak isu-isu ni timbul berkaitan asas perkara yang paling utama sekali ialah untuk menentukan siapa yang berhak untuk dapat hak pusaka si mati. Kadang-kadang kita di MAIS isunya terlalu simple. Contohnya dalam soal untuk menentukan siapa yang untuk mengambil barang-barang yang peninggalan arwah maknya. Macam ada yang bertanya kepada kami baru-baru ni, barang-barang peninggalan arwah ibunya di dalam rumah, siapa yang patut mengambil? Kalau nak ambil, nak kena minta izin dengan siapa? Pokoknya dekat situ ialah siapa dia yang kita nak minta izin. Dan isu yang lebih fokus sekali ialah siapa ahli waris. Dalam menentukan isu ahli waris ni lah kita akan bincangkan secara panjang lebar dalam pertemuan kita, bincang-bincang sembang-sembang kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar FB sekalian, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya, ya. Nama saya Muhammad Fazil bin Kamruzaman, bertugas di unit Faraid Sektor Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Kebiasaannya yang menjadi moderator pada pagi ini adalah Ustaz Hanzalah. Tapi saya diberi kesempatan pada pagi ini untuk sembang-sembang dengan tetamu kita yang sangat istimewa. Saya sangat suka pada beliau. Di antara orang Tok Guru kami yang kami sayang sangat pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan kenalkan siapa orang ahli panel yang kita akan sembang-sembangkan pada pagi ini. Sebelum tu saya nak minta sidang-sidang pendengar FB sekalian yang saya sayangi, sila like FB kita. FB kita pada pagi ini, share, dan jangan lupa komen bagi tahu daripada mana. Kita nak tahu juga, kalau berkesempatan kita nanti nak juga bagi tahu siapa daripada mana, dan kita boleh sembang-sembang. Dan siapa nak komen-komen boleh komen dekat bawah tu, insya-Allah, ya. Kita boleh sembang-sembang dengan ahli panel yang kita bawakan pada pagi ini. Dan jangan lupa, ya,
tekan butang share untuk kita sebar luaskan dakwah ya. Lagi-lagi pada hari Jumaat, iaitu hari yang sangat dimuliakan di dalam Islam, insya-Allah sebar-sebarkan tekan butang like dan share tuan-tuan ya. Insya-Allah tekan sahaja butang share, insya-Allah dapat pahala kebajikan. 10 ganjaran pahala Allah bagi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa buat satu kebaikan maka akan dibalas 10 ganjaran pahala kebajikan. Wah, banyak, hanya tekan butang share aja. Dah tuan-tuan menjadi seorang pendakwah di dalam media sosial, insya-Allah. Okey tuan-tuan, pada pagi ini kita akan nak memperkenalkan kita punya ahli panel ahli panel kita. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan stay dalam kita punya FB Live pada pagi ini sampai ke akhirnya, sebab kita ada kuis yang akan diberikan oleh kita punya penceramah ataupun ahli panel. Jangan risau, dia punya soalan mudah. Memanglah faraid ni orang kata susah, tapi jangan risau kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar mendengar daripada mula sampai habis segmen pada pagi ni, insya-Allah dia dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan menjawab soalan kuis yang akan diberikan oleh ahli panel nanti. Ya, hadiahnya insya-Allah. Saya nak tunjuk hadiahnya ni. Ni hadiahnya. Hadiahnya adalah satu permainan game bijak pusaka tuan-tuan. Ni Maiz punya ni tuan-tuan. Ramai yang dah beli, nak beli harga dia RM80. Mungkin tak ada duit nak beli ya, tapi kalau tuan-tuan dapat menjawab soalan kuis pada pagi ni, insya-Allah tuan-tuan game ini akan menjadi hak tuan-tuan ya. Nak belajar, kadang-kadang nak baca buku bab pusaka, nak belajar mengira susah tuan-tuan, tapi tuan-tuan kalau ada menggunakan game ni untuk bermain, dan lama-lama tuan-tuan akan mahir. Kenapa orang ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang faraid ni dia mudah untuk menjawab persoalan tentang berkaitan faraid? Sebab dia selalu bermain dengan isu-isu tentang faraid. Kalau tuan-tuan selalu main permainan ni, insya-Allah tuan-tuan juga akan mahir tentang faraid. Baik itu promo kita. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sila dengar sampai habis. Kalau ada soalan nanti ambil dan jawab, sila berikan jawapan dalam kita punya komen. Nanti kita akan tengok siapa pemenang ni dan kita akan bagi tahu insya-Allah pemenang ni nanti kita akan hubungi. Baik, pada pagi ini saya nak memperkenalkan tuan penceramah kita, insya-Allah. Tuan-tuan, siapa tuan penceramah kita pada pagi ini tuan-tuan? Tuan penceramah kita pada pagi ini merupakan seorang penceramah yang sangat terkenal, penulis buku pengurusan pembahagian Atur Pusaka yang dikeluarkan oleh pihak DBP. Lama dah saya ada buku kitab tu, 2 kali hilang tuan-tuan. Satu hilangnya bukan sebab saya hilangkan, sebab orang curi. Orang tak pulangkan tuan-tuan, dia geram tu tuan-tuan. Lala ada yang buku baru pun dengan saya tu kulit nipis, dia yang asal kulit tebal tuan-tuan, yang dikeluarkan oleh pihak DBP tuan-tuan. Buku ni best seller dulu tuan-tuan. Penulisnya siapa? Inilah penulisnya yang kita bawa pada pagi ni. Siapa dia? Penceramah kita pada pagi ni iaitu Tuan Haji Wan Abdul Halim bin Wan Harun. Beliau merupakan bekas ketua pengarah tanah JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Perak tuan-tuan. Berkecimpung dalam bidang bab pengurusan pentadbiran Atur Pusaka ni dah selama 30 tahun tuan-tuan. Hikmatnya 25 tahun. Lepas tu sekarang ni, sampai sekarang ni masih lagi Tuan Haji Wan Halim mengurus banyak mengajar, berceramah berdakwah berkaitan tentang bab-bab pentadbiran Atur Pusaka dan harta pusaka cerita bab faraid tuan-tuan kepada masyarakat. Baik, pagi ini kita akan cerita satu tajuk yang sangat penting, iaitu tajuknya ialah kekeliruan dalam menentukan waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Assalamualaikum Tuan Haji.
Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah Tuan Haji, panjang sikit dia punya promosinya Tuan Haji. Ya. Saya dengar cerita hari ni hari jadi Tuan Haji, betul ke? Selamat hari lahir Tuan Haji. Moga panjang umur, dimurah rezeki, dipermudahkan untuk berdakwah tentang bab faraid kepada masyarakat kita di Malaysia terutamanya Tuan Haji. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah Tuan Haji, kita pagi ni, inilah dia ya penceramah kita ya, yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh ramai. Kalau orang-orang yang pernah belajar dengan Tuan Haji tertunggu-tunggu pada pagi ini untuk mendengar perbahasan segala persoalan-persoalan yang timbul yang akan dijawab oleh Tuan Haji. Pagi ni kita memang ada banyak soalan tentang cerita bab ahli waris ni Tuan Haji. Ya, nanti kita nak mulakan soalan pertama. Saya nak Tuan Haji tolong ulaslah ya Tuan Haji. Ada soalan pertamanya Tuan Haji. Soalan pertama pada pagi ni Tuan Haji. Bila berlaku satu kematian, apakah tindakan pertama waris untuk menjamin pembahagian harta dibuat secara betul? Itu soalannya Tuan Haji. Jadi saya nak minta Tuan Haji tolong ulaslah Tuan Haji tentang isu tindakan pertama yang perlu dibuat oleh ahli waris. Macam mana nak buat? Bila berlaku satu kematian, apa nak buat Tuan Haji? Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih Ustaz Fadil. Nampak hebat ke Ustaz Fadil pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, kita terus kepada poinnya sebab masanya nampak cuma 1 jam saja pada hari ini. Selalunya Ustaz Fadil pun tahu khusus saya 3 hari 18 jam. Tapi hari ini kita 1 jam saja kita ambil khusus untuk penentuan waris sahaja. Okey, bila berlaku saja kematian, tugas ataupun tindakan pertama waris-waris ialah mengenal pasti waris yang berhak. Hukumnya adalah wajib. Sebab apabila silap je di sini, maka keseluruhannya akan silap. Kalau waris yang berhak tidak diberi bahagian, dah silap lah. Bila kita pergi ke tempat ataupun bila masa perbicaraan harta pusaka, gawai pun tanya, nak bagi macam mana? Nak bagi ikut hukum faraid. Bila nak bagi ikut hukum faraid, dia bermula daripada waris yang berhak. Kalau di situ betul, maka betul lah sebahagian daripada pembahagiannya. Kemudian yang kedua bahagian masing-masing. Di situ kalau betulnya waris, bahagian pun nak tengok betul atau tidak. Tapi kita fokuskan pagi ini kepada kedudukan waris-waris. Sebab ada berlaku sedikit kekeliruan di kalangan waris-waris, orang ni dapat ke, orang ni tak dapat. Jadi kita nak bincang di situ. Jadi hukumnya wajib. Wajib kena ambil tahu siapa yang berhak di kalangan waris-waris yang akan menerima pusaka. Sekiranya yang berhak tidak diberi ataupun yang tidak berhak tapi diberi bahagian kepadanya, maka di sini berlakulah kesilapan dalam pembahagian pusaka. Jadi Ustaz Fadil, itulah mukadimah saya di sini. Maknanya wajib itu Haji Wajib, sebab bila salah, salah lah. Ya. Mana wajib kena tahu, wajib kena tahu, kena ambil tahu. Kalau sebab Tuan Haji kadang-kadang diorang ni Tuan Haji seolah-olah tak mahu, dia kata kita boleh buat sama rata, kita boleh buat, tak payah kita cerita faraid, waris-waris bagi je lah sama rata. Macam tu Tuan Haji. Macam mana? Kalau kes yang mudah, si mati hanya meninggalkan isteri dan anak-anak, okeylah. Yang pentingnya tak ada dah waris yang lain. Jadi maknanya isteri dan anak-anak sahaja. Ada kes-kes yang agak rumit sikit, yang ni yang penting. Okey, kita cuba pergi kepada ada soalan lain juga. Kadang-kadang ada di kalangan waris ni Tuan Haji, mereka ada di kalangan waris ni, ahli-ahli waris ni ada melibatkan datuk dan nenek kadang-kadang. Bila ada datuk dengan nenek, mereka ni kadang pelik, datuk dan nenek ni dapat pusaka tu pun tak dapat pusaka. Ini yang jadi isu. Boleh Tuan Haji bagi pencerahan sikit tak pasal isu datuk nenek? Ramai kadang-kadang di kalangan masyarakat kita, dia bila melibatkan datuk dengan nenek ni, mereka kata datuk nenek dah tua, tak payah dapat pusaka lah, dia kata macam tu Tuan Haji. Dia cuba minta Tuan Haji ulas sikit tentang isu datuk dengan nenek Tuan Haji. Okey. Kalau saya tunjukkan dalam murajah saya ni, si mati bila seorang tu meninggal, ada waris utama dia panggil.
Waris utamanya ada 5 orang sahaja. Ibu bapa, suami ataupun isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Yang ni kalau dia orang hidup pada masa tuan punya harta mati, wajib berhak mendapat pusaka. Saya rasa yang ni tidak ada kekeliruan lah. Ya. Tapi pada masa saya mula-mula kerja dulu sebagai pegawai pusaka tahun 1980, tahun 80-an tu ramai orang terkeliru di situ. Dia kata ibu bapa ni tak dapatlah kalau ada anak lelaki. Itu kata dia. Ibu bapa tak dapat sebab ada anak lelaki. Tapi kekeliruan ni dari masa ke semasa telah dihapuskan. Mana nampaknya masing-masing sudah memahami. Sedangkan dalam Al-Quran pun ada sebut wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua ibu bapa masing-masing akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada meninggalkan anak. Ibu 1/6, bapa 1/6. Sekarang ni kekeliruan ni saya rasa dah tak ada lah. Saya tak dengar lah orang mempertikaikan. Cuma yang saya tengok sekarang ni pula, kalau kita tengok slide yang kedua, iaitu slide lepas ni berkaitan dengan nenek. Sebenarnya nenek dan datuk adalah orang tahu. Selalunya orang sampai kepada ibu dan bapa saja. Kalau ibu mati dulu, dia pergi kepada nenek. Nenek tu kena tanya, nenek ada ke tidak? Kalau bapa dia pula mati dulu, dia pergi kepada nenek dan datuk kepada si mati. Kadang ada orang tanya saya, Ustaz, nenek ni dapat ke pusaka? Saya tanya dia sebab apa? Dia kata dah nenek tak larat dah. Tak boleh bangun dah. Perjakak pun dah ada biji tak ada biji. Orang Terengganu kata butir tak butir dah bercakap. Faham kan? Boleh faham kan? Ya, faham. Tak betul faham. Dia cakap tak butir. Jadi dia ni tak boleh bangun dah. Adakah dia ni dapat juga pusaka? Ini kekeliruan yang timbul. Ada orang tanya saya, kebetulan bulan lepas ada soalan tu. Saya kata seseorang itu kalau dia selagi belum meninggal dunia, selagi hayat di kandung badan, tak kira sama ada dia ni sihat tak sihat, dia boleh bercakap tak boleh bercakap, sama ada dia boleh bangun tak boleh bangun, sama ada dia koma, belum mati lagi, belum doktor lagi orang kata, koma pun boleh lagi menerima pusaka sebab masih lagi dia hidup. Jadi kekeliruan yang di sini selalunya tuan-tuan dan puan-puan penonton-penonton kita kena ambil tahu, apabila ibu dan bapa mati dulu, jangan lupa kepada nenek dan datuk kepada si mati. Sebab banyak kes juga yang saya tahu, yang dapat kepada pengetahuan saya yang lepas-lepas lah, maknanya tak timbul masalah datuk dan nenek ni dalam perbincangan. Sebab bagi pandangan mereka tak dapat, yang dapatnya ibu dan bapa sahaja. Yang tu cuba ambil perhatianlah. Ya. Ibu mati dulu, nenek sebelah ibu berhak mendapat pusaka. Kalau confirm ya tu Haji ya? Confirm wajib dapat. Confirm. Kalau tak bagi salah lah. Ya. Kalau tak bagi, kalau tinggal nenek tu, ibu mati dulu, nenek masih hidup, bapa masih ada, contohnya, bapa dapat dia orang bagi. Tapi ibu mati dulu, dia akan naik kepada nenek. Nenek sebelah ibu. Nenek tak bagi, maka salahlah pembagian di situ. Okey. Ini penting. Sebab tu saya kata wajib kena ambil tahu. Wajib kena bagi. Kalau tak bagi salah. Yang kekeliruannya, yang banyak berlaku dalam masyarakat. Yang ni untuk keturunan ke atas. Kemudian mungkin Ustaz Fadil ada soalan lagi? Okey, yang maknanya dalam kes ni nenek kalau ibu mati nenek dapat pusaka Tuan Haji ya. Nenek. Kalau bapa mati dah mati dulu, maknanya nenek ibu kepada bapa itu nenek sebelah bapa pun dapat pusaka juga. Itu persoalan masyarakat. Dengar tu. Tuan Haji kita jelaskan.
Yang mana kita kena ambil tahu, kena cana tentang perkara ni. Sebab ramai lagi yang kata datuk dengan nenek dah tua tak dapat pusaka. Suka-suka je cakap macam tu. Jangan tuan-tuan. Dalam permohonan pusaka di pejabat pusaka, masukkan sekali maklumat datuk dengan nenek. Ambil kat menalannya. Masukkan sekali. Sebab ramai yang tak masukkan. Dia kata datuk dengan nenek tak payah bagilah. Dia kata, macam tu Tuan Haji. Ini yang berlaku Tuan Haji. Itu sebab Tuan Haji cakap tadi, wajib kena ambil tahu benda ni. Baik, untuk seterusnya Tuan Haji. Kadang-kadang ada satu situasi pula Tuan Haji dalam masyarakat kita, anak kepada si mati tadi tu, dia anak dia meninggal dunia dahulu, mati dahulu daripada si mati. Kemudian mereka ini mempunyai anak pula, cuculah kepada si mati. Dia mati dulu. Isu anak mati dulu ni, bila meninggalkan cucu-cucu, persoalannya adakah mereka ini mendapat harta pusaka Tuan Haji? Silakan Tuan Haji. Ya. Hak ni bagi keturunan yang ke bawah pula. Tadi keturunan ke atas. Ya, keturunan yang ke atas tadi kekeliruannya kurang sikit, tetapi keturunan yang ke bawah ni dia dia lebih kepada ramai yang terkeliru dengan kedudukan macam ni. Macam Ustaz Fadil kata tadi, ada ramai yang tanya saya, Ustaz, kalau anak mati dulu dapat tak pusaka? Kalau anak mati dulu dapat tak pusaka? Okey, jawapannya, kalau seorang tu mati dulu, memang tak dapat. Bukan anak saja, ibu bapa mati dulu, tak dapat pusaka. Yang ni orang jarang bertanya pada saya, kalau ibu bapa mati dulu, dapat ke tidak? Tapi kaedahnya, siapa yang mati dulu tak dapat. Ibu bapa mati dulu tak dapat. Datuk nenek mati dulu tak dapat. Suami mati dulu tak dapat. Isteri mati dulu tak dapat. Anak mati dulu tak dapat. Persoalannya bukan dia nak tanya yang tu. Dia nak tanya anak kepada anak yang mati dulu tu. Maknanya cucu. Macam Ustaz Fadil kata tadi. Cucu ni dapat tak pusaka? Sebenarnya perbincangan mengenai cucu ni panjang. Tapi saya ambil satu contoh di sini. Saya tunjukkan satu contoh. Okey. Si mati sidik. Si mati sidik pada masa kematian, pada masa hidupnya dia mempunyai seorang anak lelaki dan dia mempunyai seorang anak perempuan. Malangnya anak lelaki mati dulu daripada sidik. Pada masa sidik mati, anak dia dah tak ada, mati dulu. Sidik meninggalkan seorang anak perempuan sahaja pada masa kematiannya. Kemudian dia ada cucu-cucu. Cucu dia tu cucu daripada anak lelaki yang mati dulu, 2 orang, satu lelaki, satu perempuan, iaitu Kasim dengan Murni. Dan di masa yang sama, Sidik ada 2 orang adik-beradik. SIB itu maknanya seibu sebapa. Adik-beradik satu mak, satu bapa. Lelaki seorang nama Ramli, perempuan nama Leha. Okey. Yang belum pernah mengikuti kursus faraid ataupun yang belum mempelajari ilmu faraid, agak-agaklah cuba jawab dulu. Siapa yang lebih berhak? Okey. Sabariah memang confirm lah tu. Saya jawablah. Sabariah dapat setengah. Sebab dia seorang perempuan. Antara Ramli dan Leha dan Kasim dengan Murni. Siapa yang lebih berhak dalam pusaka ni? Itu kekeliruan yang timbul di sini. Agak-agak siapa yang dapat. Keliru tak keliru. Itu ada yang jawab tu. Ustaz penting dengar ada orang jawab. Orang jawab Ramli yang okey. Jadi sebenarnya dalam ceramah-ceramah saya di masjid dan di mana-mana dalam kursus, saya cuba tanya, buat soalan dalam ni, maka sebahagian besar daripada peserta-peserta menjawab yang dapatnya adalah Ramli. Saya tanya Leha, Leha tu berbelah bagi. Ada yang kata dapat, ada yang kata tak dapat. Tapi sebahagian besarnya kata Ramli yang dapat. Sebab apa saya tanya Ramli dapat? Sebab Kasim ni dia tak dapat kerana ayah dia mati dulu. Kerana ayah mati dulu. Orang Terengganu kata, patah tiang. Patah tiang. Maknanya tak boleh nak panjat lah, naik atas dekat datuk tu. Sebab dah patah di situ. Tak sampai ke datuk. Orang Kedah kata patah titi. Jadi Kasim nak pergi kat datuk dia, nak ambil harta datuk, tak boleh lah, titi dah patah. Jadi jatuh dalam sungai. Jadi
ini kekeliruan yang banyak berlaku yang patut diambil perhatian oleh penonton-penonton kita dan pendengar-pendengar kita, iaitu dalam keadaan ini yang berhak ialah Kasim. Kasim. Orang pun tanya, murni dapat tak Ustaz? Dua-dua dapat sebenarnya. Kasim dan murni berpasangan. Sebab kalau kita tengok dalam senarai waris-waris yang berhak, dia bermula daripada anak lelaki untuk keturunan ke bawah. Kemudian kalau anak lelaki tak ada, dia akan turun ke bawah kepada cucu lelaki dan cucu perempuan. Dalam bahasa Arab dipanggil Ibnul Ibni ataupun Bintul Ibni. Cucu anak lelaki daripada anak perempuan. Anak lelaki daripada anak lelaki, anak lelaki daripada anak perempuan daripada anak lelaki. Dia keliru sikit situ. Ya. Cucu lebih kuat berbanding dengan adik-beradik. Keturunan ke bawah lebih kuat. Jadi Ramli dan Leha ni dia terdinding oleh cucu lelaki. Ayah dia mati dulu, tetapi dia lebih berhak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendengar-pendengar kita ambil perhatian. Cucu lebih kuat daripada anak adik-beradik si mati. Ya, Tuan Haji. Itu Tuan Haji. Sedang mendengarkan, dengar tu apa Tuan Haji cakap tadi tu. Sebab ada yang kata cucu tak dapat sebab bapak dia mati dulu. Tengok tu. Dalam kes yang ditunjukkan ataupun situasi yang ditunjukkan oleh Tuan Haji tadi menunjukkan bahawa dalam situasi tersebut cucu berhak untuk mendapat pusaka dan boleh menghabiskan. Ya Tuan Haji, betul ya Tuan Haji? Boleh menghabiskan dalam keadaan macam tu sampai adik-beradik arwah tak dapat pusaka kerana cucu lebih kuat, dia waris ke bawah tu lebih kuat daripada waris sisian. Baik, dekat Tuan Haji, kita ada soalan Tuan Haji? Ada soalan dia. Kita ada soalan daripada penonton. Baik, sebentar Tuan Haji, kita ada soalan penonton. Baik, saya akan bacakan soalannya Tuan Haji. Ya, soalannya begini. Ustaz, saya ada soalan. Okey, saya ada soalan betul. Jika arwah sebelum meninggal telah menyatakan kepada anaknya ketika hidupnya, bila kau kahwin maka rumah ini jadi milik kau. Adakah ianya satu akad yang telah tertunai bila mana anaknya sudah berkahwin? Bagaimanapun rumah tidak dapat dipindah milik atas sebab tertentu dan arwah sudah pun meninggal. Soalannya, adakah rumah tersebut menjadi milik anak tadi setelah akad antara arwah dan anak sudah terjelas? Bila anak sudah berkahwin atau masih diambil kira dalam harta pusaka untuk difaraikan. Maksudnya masih lagi diambil kira sebagai faraid ataupun tidak perkara ni Tuan Haji. Okey Tuan Haji, boleh Tuan Haji? Sila Tuan Haji. Okey. Ya. Jadi soalan ni dia berkait dengan hibah. Hibah bersyarat lah tu. Hibah bersyarat lah kau. Tapi dia bersyarat di situ. Kalau kamu kahwin, maka rumah tu jadi hak milik kamu. Gitu. Ya Tuan Haji. Ya betul tu. Dia kalau kahwin kalau jadi hak milik dia. Jadi adakah bila dia kahwin automatik jadi hak anak tu? Jadi di sini adakah di situ ada ijab dan kabul? Kalau hibah di sini sepatutnya dia ada ijab dan kabul. Ya. Kalau awak setelah dia kahwin, dia pergi minta lah dengan ayah dia. Sebab dia telah memenuhi syarat. Bila dia memenuhi syarat yang diberikan oleh ayah dia, pandangan saya, dia tidak jadi automatik hak milik dia. Dia kena pergi minta, beritahu kepada ayah dia, ayah saya dah kahwin. Jadi ayah kena bagilah rumah tu kepada saya. Kalau tidak berlaku di situ ijab dan kabul, ayah dia tak bagi, mana tak ada lah. Mana ayah dia mungkin janji. Ayah mungkin janji. Kalau dia tidak beritahu kepada ayah dia, mungkin jadi dia tidak pergi minta, maka ayah dia pun buat dia tak bagi. Bila ayah tak bagi, maka habislah. Gitu. Bila dah jadi macam tu, ayah dia tak bagi kat dia, ayah dia mungkir janji.
Jadi hibah tak berlaku di situ, maka dia jadi pusaka. Kena kecuali tengok adik-beradik lah pula. Waris-waris kata dah tak ayah berjanji macam tu, dah kamu tunaikan janji, kami pun setujulah, jalan saja. Tapi kalau adik-beradik dia tak bagi, maka pandangan saya hibah tidak berlaku di situ. Okay. Saya ikut kata tuan guru saya. Saya sokong. Ya. Betul tu Haji ya. Saya harap saya harap dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh penonton kita tadi. Tuan Haji, ada soalan lagi tak Tuan Haji? Banyak pula soalan ni Tuan Haji. Minta maaf lah Tuan Haji. Namanya pun FB Live Tuan Haji, mesti ada soalan. Okey, soalannya. Okey. Soalan daripada Encik Azizul Azhar Muhammad Yusof. Baik, soalannya ialah, apakah cara terbaik Ustaz untuk mengesahkan hibah atau wasiat yang dibuat benar-benar berlaku di hadapan waris jika dilafazkan secara lisan? Oh, banyak wasiat dengan hibah ni Ustaz. Tuan Haji. Tak apalah Tuan Haji. Sila Tuan Haji. Soalan ni macam mana tadi? Kalau apakah yang terbaik? Soalan ni tadi sekali. Soalan. Saya soalannya. Paparkan ya. Okey, apakah cara terbaik untuk mengesahkan hibah atau wasiat yang dibuat benar-benar berlaku secara lisan? Secara lisan. Okey. Wasiat dan hibah ni boleh berlaku dengan secara lisan sebenarnya. Boleh berlaku dengan secara lisan. Jadi dari segi hukum syarak, dia tidak sebut kena bertulis dan tidak sebut kena ada saksi. Jadi dari segi hukum, wasiat secara lisan ataupun hibah secara lisan ada sah. Kalau wasiat, jelas wasiat tu ada orang yang mendengarnya dan clear. Kalau saya mati, saya wasiatkan kereta saya ni bagi kepada sianu. Orang ni. Okey. Yang kedua ataupun hibah. Hibah dia mesti ada ijab dan qabul. Bukan dia cakap je saya nak bagi. Saya dah bagi. Gelang ni saya bagi kepada awak. Anak dia nama Sabariah. Okey, Sabariah. Gelang ni saya bagi kat Sabariah. Sabariah pun ambil. Ada ijab, ada qabul, ada qabah di situ. Maka hukumnya sah. Cuma permasalahan yang timbul di sini apabila berlaku pertelingkahan ataupun berlaku ada di kalangan waris-waris yang tidak berpuas hatilah sebab tak ada buktinya. Maka di sinilah kalau siapa yang nak berwasiat secara lisan ataupun nak berhibah secara lisan tidak melalui dokumen, biarlah bersaksi. Biar ada saksi. Kalau tak ada saksi, maka nak mengesahkan itu satu masalah yang cukup besar. Bila pergi ke mahkamah, memang tak akan menang. Hukum kata sah, tetapi bila pergi mahkamah, mahkamah berdasarkan kepada pembuktiannya. Ada bukti ke tidak? Bukti apa buktinya? Bila tidak dapat dikemukakan bukti, maka mahkamah tidak dapat mengesahkannya. Jadi di sini kita kena ikut peraturan pun kena ikut dan kita buatlah dengan secara sempurna. Biar sempurna. Ya. Jadi bila sempurna hibah tu dan biar mengikut peraturan untuk nak bawa kes ke mahkamah, maka hendaklah ada saksi-saksi. Okey, saya rasa setakat tu. Wallah. Okey, Tuan Haji. Okey. Dia yang penting Kau Tuan Haji kata tadi cukup rukun, cukup syarat ada saksi. Bolehlah Ya Ustaz Fadil, eloknya buat secara dokumen lah. Ya Tuan Haji, buat dokumen lah. Kalau dengan saya promote pergi kat Maiz Tuan Haji. Tuan Haji. Okey. Buat secara dokumentasi sekarang ni barulah ada pembuktian keterangan tu jelas. Ustaz Fadil, saya tambah sikit Boleh Tuan Haji, sila. Okay. Sebab semasa saya di Radio Terengganu tu ada satu soalan. Ya, ada satu soalan dia tentang hibah ni. Dia jaga mak. Dia jaga mak dia sakit. Jadi bila dia jaga mak dia kesian tengok kat dia. Mak kata kebetulan lah nama dia Sabariah. Sabariah ni mak kesian tengok kamu.
Jadi mak pun bagi satu gelang kat dia. Satu gelang, ni, ambillah gelang ni. Dia pun ambil gelang tu. Adik-beradik tak tahu. Dia tak bagi tahu sesiapa pun. Bila mak meninggal, sekarang ni, adik-beradik tanya, mana Gelang mak mana? Dia kata mak bagi kat saya. Bohong. Ke Ha. kamu curi? Dia dah jaga mak, tapi dia tuduh pula, ke kamu curi? Jadi sekarang ni dia kata, macam mana saya nak buat dengan gelang ni? Okey. Jadi sekarang ni dari segi hukum cara, gelang tu sah menjadi hak milik Sabariah. Ya, ya. Tetapi Sabariah nak membuktikan kepada adik-beradik tak ada. Dia dua orang dengan mak dia. Dan mak dia meninggal. Jadi sekarang ni saya kata, sekarang hukumnya kalau Sabariah nak ambil gelang tu, sah mengikut hukum syarak. Tapi kena pilih antara dua. Nak gelang, nak adik-beradik. Kalau nak adik-beradik, bagilah gelang tu ke adik-beradik untuk menghilangkan rasa syak wasangka adik-beradik. Ya, berkorbanlah di situ. Ya, kalau nak gelang, silakan. Takut putus hubungan silaturahim. Dia kata saya pilih untuk menyerah balik kepada adik-beradik saya. Allahu Akbar. Ya. Maknanya alhamdulillah. Saya tanya dia ikhlas ke? Ya, saya ikhlas. Saya nak adik-beradik, bukan saya gelang saya tak. Allahu Akbar. Saya teringat satu hadis Nabi kata, fa innal hadiyata tasullu sahimah. Kamu bagi hadiah akan hilang rasa hasad dengki. Allahu Akbar. Terbaik betul lah Tuan Haji masa jawab soalan tu. Tapi saya memang suka sebab kadang-kadang kita belajar faraid ni, cerita bab hukum faraid, kita tak cerita bab tentang silaturahim, adab, akhlak, dan tak cerita perkara-perkara tu yang menyebabkan sebenarnya itu sangat penting. Ada juga dalam hukum syarak, ya. Tidak sama sekali pun kita menafikan cerita hukum faraid sebenarnya, ya. Baik, Tuan Haji boleh kita teruskan soalan kita Tuan Haji? Baik. Saya ada satu lagi ni. Ada apa tu? Nak kongsikan? Satu cerita saya nak kongsikan. Oh, sila Tuan Haji. Sila. Saya nak kongsikan satu cerita boleh? Ya, boleh Tuan Haji. Moga-moga manfaat. Okey. Begini cerita dia. Okey. Dalam skrin saya ni, nampak di sana kan? Nampak. Okey. Si mati ni Sidik. Saya kalau khusus saya gitulah, Sidik dengan Sabariah ni pelakon pertama. Cerita Piramli. Sidik Sigaraga ya. Ya, Sidik Sigaraga. Okey. Sidik dia kematian isteri. Bila kematian isteri, dia tinggal dengan anak dia Sabariah. Anak dia seorang je, Sabariah. Kemudian 5 tahun selepas tinggal dengan Sabariah, ditakdirkan Tuhan Sabariah mati dulu daripada Sidik. Jadi Sidik pun tinggal dengan cucu dia yang laki-laki itu, Kasim. Selama 10 tahun tinggal dengan Kasim. Maka matilah Sidik. Kasim datang jumpa saya. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, orang Terengganu panggil Tok Ki, Datuk tu kan, Sidik tu Datuk kepada Kasim. Tok Ki saya mati. Tok Ki saya mati, dia ada duit 20,000. Jadi saya dapat berapa Ustaz? Allah, saya pun bila tanya kedudukan warisnya, itulah kedudukan warisnya. Si mati, ada anak perempuan seorang, dan anak perempuan mati dulu meninggalkan cucu. Cucunya Kasim, cucu lelaki, dan 2 orang cucu perempuan. Kasim yang tinggal bersama dengan Sidik tinggal bersama dengan Kasim selama 10 tahun. Saya kata minta maaf lah Kasim, kamu tak dapat. Cucu daripada anak perempuan yang mati dulu tidak dapat pusaka sebab dia panggil zawil arham. Inilah yang saya nak sebutkan di sini, Ustaz Fadil. Tadi. MAIS pun ada buat perancangan-perancangan harta ni. Maka orang-orang yang beginilah yang patutnya merancang harta. Sidik ni kena datang ke MAIS. Tanya kalau saya mati, siapa yang berhak atas pusaka saya? Ini yang sepatutnya. Bukan kata bila mati waris akan pergi ke MAIS pergi tanya. Tidak mestinya gitu. Orang yang hidup ni pun, kalau tengok dia pelik sikit, tak ada anak lelaki ke apa, ataupun ialah tak ada keturunan, mati bujang ke, siapa yang akan mewarisi harta pusaka dia kena tengok di situ. Jadi Sidik ni dia keliru sebab dia beritahu Kak Kasim berkali-kali.
Dia kata Kasim, kalau tak Kim mati, tak ada orang lain dah, kamulah yang dapat pusaka Datuk ni. Jadi dia pun, batu duit dia 20,000 tu dia kekal, dia tak bagi siapa-siapa. Dia tak buat wasiat, dia tak buat hibah. Yang dapat pusaka ni siapa? Yang dapat pusaka dia ni Adam. Adam tu anak saudara dia, anak saudara Siddiq. Jadi kesianlah kepada Kasim selama 10 tahun bersama dengan Datuk dia, 1 sen pun dia tak dapat. Sikit pun tak dapat Tuan Haji. Ya, sedikit pun tak dapat. Allah Tuan Haji, kesian betul Tuan Haji ya. Ini yang sebabnya kita kena dakwah dengan masyarakat kita ni Tuan Haji. Bagi tahu macam Tuan Haji dakwah dalam radio, ya Allah kan. Benda-benda macam ni yang kita kena sedarkan masyarakat kita. Dalam hal-hal keadaan tertentu, contohnya kalau tadi dalam kes yang ditunjukkan oleh Tuan Haji, Sabariah tadi tu meninggal dunia dahulu daripada bapak dia, anak-anak dia tu jadi waris zawil arham. Ya Allahu Akbar. Maksudnya tak dapat pusaka Tuan Haji ya. Langsung tak dapat pusaka. Dia jatuh pada keturunan sebelah anak saudara dia tadi tu, yang lelaki Adam tu yang dapat sepenuhnya satu persatu bahagian. Allahu Akbar. Ni sidang penonton, sidang pendengar FB Maiz, tengok betul-betul tadi rajah yang ditunjukkan oleh tuan guru kita tentang isu ni. Kena ambil berat tentang isu ni. Ramai yang tak ambil berat, ya, buat tak tahu. Dan akhir dia, kebanyakan mereka Tuan Haji menyalahkan hukum. Menyalahkan hukum faraid. Dia kata faraid tak adil, dia kata faraid tak betul, dia kata. Itu sebabnya dia tak nak ambil tahu tentang cerita bab faraid semasa hidup. Baik Tuan Haji, saya nak sambung soalan ni Tuan Haji, soalan yang lain pula. Baik. Ustaz Fadil. Ya Tuan Haji, Saya nak tambah sikit yang tadi. Okey Tuan Haji. Sila. Saya nak cerita sikit. Adam tu, rupanya Adam ni orang yang baik. Adam ni orang yang baik. Allah. Nak cerita sikit. Sebab ada orang kata, kalau dah tak dapat, tak payah bagilah. Tapi Adam ni, rupanya tak begitu. Bila dia dapat 20,000, dia bagi kat Kasim dan 2-3 beradik tu 10,000, separuh dia bagi. Okeylah. Allahu Akbar. Saya nak cerita juga yang tu. Sebenarnya, bukanlah bila tak dapat tu, tak boleh bagi kat dia. Adam ni orang baik juga. Adam yang baik. Dia dapat 20,000 duit yang Siddiq tadi, dia panggil Kasim, dia bagi kat Kasim 10,000, separuh. Okey, kamu bagilah untuk 3 beradik ni. Alhamdulillah. Saya nak cerita tu je. Ya betul. Itu cerita tu sebenarnya yang ada pengajarannya Tuan Haji. Saya seronok dengan Tuan Haji ni, ceritanya banyak pengajaran. Akhirnya macam-macam lah dulu. Pernah saya masa kursus dengan Tuan Haji, Tuan Haji cerita tentang akhirnya anaknya dapat, adik-adik lelaki betul ansur. Alhamdulillah. Sebenarnya ni konsep yang sepatutnya kita terapkan, sepatutnya kita ajar kepada masyarakat. Faraid itu dah hukum, itu memang dah ketetapan, faridatan minallah, itu ketetapan daripada Allah. Tapi sejauh mana waris-waris, pihak-pihak yang ada kepentingan dan menerima pusaka boleh menyelesaikan isu-isu berkaitan tentang soal pembahagian. Itu sebab macam Tuan Haji Wan Alim kata tadi, tengok tak ada masalah pun, Adam boleh bagi dekat cucu, boleh bagi lagi separuh, tak ada masalah pun. Baik Tuan Haji, soalan seterusnya Tuan Haji. Okay. Ada satu situasi Tuan Haji, si mati ni dia meninggal dunia bujang, tak ada anak lah Tuan Haji. Tak ada anak. Dan dia ada adik-beradik lelaki, kemudian ada adik-beradik sebapa dan ada adik-beradik seibu. Ada yang kata semua harta pusaka tu jatuh semua kepada adik-beradik lelaki. Seibu sebapa langsung tak dapat kepada sebapa dan seibu. Boleh Tuan Haji jelaskan tentang situasi kes ni? Okey. Yang ni pun satu isu juga yang dalam masyarakat kita, iaitu kalau kita cuba tengok dalam rajah ni, satu kekeliruan yang ni kekeliruan ramai ni yang berpandangan begitu. Dah ada dah, si mati tinggal Azlan katanya. Azlan tu adik-beradik SIBL, adik-beradik seibu sebapa. Katakanlah si mati tak kahwin lah, senang. Ibu bapa atas semua tak ada belaka, dia ada adik-beradik je. Azlan ni selalunya, Azlan sendiri pun kata saya yang kuat. Saya satu mak, satu bapa. Jadi yang lain tu kalau tak ada, okeylah, betul lah dia akan dapat semua satu persatu. Kalau sekiranya si mati meninggalkan 3 orang
adik-beradik tetapi berlainan status dia. Rosman mati. Ini Rosman pula mati. Dia kata dia ada seorang adik-beradik seibu sebapa nama Azlan. Satu mak, satu bapa dengan Roslan. Ya, ya. Kemudian dia ada seorang adik-beradik sebapa, mak lain dengan Rosman, nama dia Amran. Ada pula seorang lagi, dan mak pada Rosman kahwin lain, mak ayah dia bercerai, ayah kahwin lain, mak kahwin lain, dapat pula satu orang anak nama Murni. Cikgu Murni. Cikgu Murni. Okay. Ini cerita Piramli tadi. Lebih kurang gitulah ya. Okey. Saya nak tanya penonton-penonton dulu. Dan harta pusaka Rosman dapat kepada siapa? Dapat kepada Azlan seorang saja, ataupun Azlan dengan Amran, ataupun tiga-tiga dapat pusaka ni? Ya, cuba jawab dulu. Okey. Oh, pening tadi. Ya. Dalam benda ni ceramah-ceramah saya, dan selalu saya buat soalan yang macam ni, yang jawapannya selalunya lah menjawab dua orang yang mendapat, iaitu Amran dengan Azlan. Ya. Murni tak dapat. Bila saya tanya sebab apa? Sebab pusaka ni sebelah bapa yang kuat. Amran bapa dia sama dengan Rosman, manakala Azlan memang dah dia sah dah dapat. Amran pun dapat juga kerana bapa dia sama. Murni mana dapat? Dah lah perempuan, dia sebelah ibu, dia tak dapat. Betul? Itu ramai yang angguk. Okey, sekarang ni kekeliruan di sini sepatutnya diperbetulkan. Saya pernah jumpa dengan Murni ni, yang si mati tinggal Azlan, Amran dan Murni. Tapi bila kita jumpa dengan Murni, kata cikgu, betul lah dia cikgu kan? Cikgu Murni. Cikgu, yang abang meninggal tu tak dapat ke pusaka. Yang Azlan tu lah, Azlan meninggal tu tak dapat ke pusaka. Oh, dia kata apa? Mana kat saya nak dapat? Saya belah ibu. Saya belah ibu. Dah lah tu, saya perempuan. Saya belah ibu, saya mana tak dapat. Mesti Azlan yang dapat. Jadi, saya kata dapat. Dia tak percaya. Tuan punya dia tubuh tak percaya tadi. Tak percaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam kes ni, itulah kekeliruan yang timbul. Orang ingat sebelah bapa saja yang kuat. Tapi dalam faraid ni sebenarnya kadang-kala lari daripada persepsi kita lah, anggapan kita selama ni. Dalam kes ni, dua orang yang dapat, Azlan dengan Murni. Amran tak dapat. Ini berdasarkan pada kaedah-kaedah dalam ilmu faraid. Jadi orang tanya sebab apa Amran tak dapat. Jadi saya jawab secara ringkasnya, kalau kita mempelajari kaedah-kaedah dalam ilmu faraid, Amran dengan Azlan ni adalah waris ansabah. Waris ansabah ni dia seibu sebapa, waris kuat dipanggil. Berbanding dengan sebapa kurang kuat. Sebab ibu sebapa lebih kuat berbanding dengan sebapa. Jadi yang sebapa tak dapat. Amran terdinding sepenuhnya oleh Azlan. Manakala Murni dia tidak terdinding oleh adik-beradik seibu sebapa. Murni kena hafal. Dia waris fardu. Dia dapat 1/6, yang lebih lagi Azlan 5/6. Jadi Amran kosong. Azlan 5/6, Murni 1/6. Murni ni kena hafal. Dia kalau seorang dapat 1/6 dan dia hanya terdinding oleh keturunan ke bawah. Anak-anak. Anak tak ada. Pendindingnya tak ada. Dia terdinding oleh keturunan ke atas lelaki. Ayah. Ayah tak ada. Dan dia terdinding oleh datuk. Datuk tak ada. Maka Murni berhak dapat pusaka. Yang ni orang kata pelik sikit. Tapi benar. Beginilah dalam ilmu. Kena tanya orang-orang yang betul-betul berpengetahuan dalam ilmu faraid. Betul. Mengikut pandangan kita saja. Ya. Gitu. Jadi itulah kekeliruan yang saya nak mukakan di sini. Adik-beradik seibu sebapa tidak mendindingkan adik-beradik seibu. Ya.
Terima kasih Tuan Haji. Tu ya. Seper yang kita kena hafal tu. Adik-beradik adik-beradik seibu sebapa tidak mendinding waris seibu. Tu seper ni kena hafal tu tuan-tuan ya. Dengar betul-betul ya. Seper ni bukan senang dapat ya. Melainkan kita dengar daripada mulut tuan guru kita ya. Yang memang pakar dalam bidang faraid. Baik, ada satu situasi pula Tuan Haji. Satu situasi kita sebab ni ada banyak soalan tadi. Masa pun tak banyak ya tadi ya. Baik, ada satu situasi tadi. Ramai di kalangan orang di luar sana tu Haji, dia selalu mendakwa begini, kalau tak ada waris lelaki, tak ada anak lelaki, habislah dia kata. Tak ada waris lelaki, maka boleh jatuh kepada Baitul Mal. Ini memang saya selalu kena ni Tuan Haji. Soalan-soalan ni. Kalau bicara pusaka ke, jumpa dengan orang-orang masyarakat luar ke, dia kata, ramai yang mendakwa macam tu. Dia kata, kalau tak ada anak lelaki, tak ada waris lelaki, habislah dia kata. Tak ada anak lelaki ni yang confirm lah jatuh pada Baitul Mal. Sikit-sikit Baitul Mal, dia kata. Baitul Mal kenyang lah, patut pegawai Baitul Mal boncek-boncek. Dia sudah sedap mulut dia cakap macam tu Tuan Haji. Terasa hati saya Tuan Haji kadang-kadang bila mengajar kat masjid orang cakap macam tu. Benarkah kenyataan ni Tuan Haji? Kalau tak ada anak lelaki, confirm jatuh Baitul Mal. Sila Tuan Haji. Ya. Ini pun satu kekeliruan jugalah. Ya, bagi sesiapa yang belum pernah mengikuti kursus ataupun pembelajaran ilmu faraid ini, sekadar di kedai kopi je, sembang-sembang kedai kopi, mesti dia orang kata, mesti nak lelaki juga. Maka timbullah satu kes ni depan saya ni, saya pakai pusaka dulu ya, depan saya seorang mati meninggalkan ibu, meninggalkan isteri, meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa, dan meninggalkan adik-beradik sebapa lelaki. Yang mati Osman. Jadi seorang je lelaki, Kasim. Kasim kata saya yang paling kuat. Kalau di Kedah dia sebut kepala kuasa. Sayalah kepala kuasa. Jadi sayalah yang berkuasa dalam pusaka ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada kes di mana lelaki kecewa, kecundang orang kata. Balik awal. Dalam kes ni, kalau kita tengok kaedah ilmu faraid, si mati tinggal ibu perempuan, si mati tinggal isteri perempuan, tinggal AP anak perempuan, tinggal Murni sebab bapak perempuan. Seorang je lelaki iaitu Kasim. Sebapak sahaja. Seibu sebapak dengan sebapak berbeza di situ. Jadi ibu dapat 1/6 mengikut kaedah, isteri dapat 1/8, anak perempuan mendapat 1/2. Murni mengikut satu kaedah dalam ilmu faraid dipanggil as-sabah ma'al ghairi. Ada anak perempuan, ada adik-beradik perempuan, habis pusaka itu. Maknanya ibu, isteri, anak perempuan dan adik-beradik seibu sebapa perempuan, 4 orang ni membolot ke semua harta. Habis di situ. Kasim minta maaf lah Kasim, kamu tak dapat pusaka ni. Terkejut Kasim. Kan saya laki-laki. Ya, betul. Tapi kaedah ilmu faraid ni kadang-kala kita kena habiskan kaedah tu ya. Tengok ansabah dia ada 3 jenis ansabah. Ansabah binafsi itu memang lelaki saja. Memang lelaki kuat. Kalau murni tak ada, bakinya akan dapat kepada Kasim sebab dia sebagai waris ansabah. Kemudian ansabah bil ghairi dia berpasangan macam cucu lelaki dan cucu perempuan, dua-dua pusaka. Dan yang ketiga ni jarang-jarang berlaku, iaitu jarang-jarang diperhatikan, diambil berat oleh waris-waris. Ansabah ma'al ghairi dia panggil. Ada anak perempuan, ada adik-beradik perempuan, habis. Baitul Mal pun tak boleh campur. Tak dapat. Baitul Mal tak dapat tu Haji ya? Baitul Mal tak dapat. Allah sedih saya tu Haji. Dua orang tu saja. Jadi yang ni untuk merancang pusaka, merancang harta, patutlah juga. Kalau Osman tu tahu, kalau saya mati, Kasim tak dapat. Dia rapat dengan Kasim adik-beradik dia kan. Dia pergi kat Maiz dulu, tanya. Osman tanya kalau saya mati, Kasim dapat ke tidak? Jawab dia Kasim tak dapat kan. Kasim tak dapat tadi.
apa perancangan dia nak bagi kat Kasim ni. Ya, Tapi ya, ya. wasiat boleh. Wasiat kepada Kasim boleh. Sebab Kasim bukan waris yang berhak atas pusaka dia. Dia nak hibah kepada Kasim sebahagian harta dia, bagilah, dia baik dengan Kasim. Kan? Kita apa-apa hal minta tolong Kasim. Jadi para penonton yang budiman, dalam pusaka ni kadang-kadang kena berhati-hatilah juga. Kalau lebih-lebih lagi yang laki-laki, kena tanya dulu. Kena tanya dulu, saya ni dapat ke tidak, baru nak boleh nak berangan-angan. Kalau dah tentu dapat, bolehlah nak berangan-angan, nak beli motor baru ke, kereta baru ke daripada harta pusaka tu. Jadi gitulah keadaannya. Ya. Okey, Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Tu. Situasi yang dibawa oleh Tuan Haji tadi itu sangat menarik. Baik Tuan Haji. Kita ni sebenarnya dah di akhir-akhir rancangan ni Tuan Haji. Kita dah ada suruh tanyakan soalan kuis Tuan Haji. Sebab penonton-penonton kita ni tak sabar nak dengar soalan daripada Tuan Haji ni. Dan nak jawab soalan Tuan Haji sebab kita ada hadiah bijak pusaka ni. Yang Maiz bawa pada pagi ni. Siapa menang dia dapat game ni. Daripada main game mula, main game ni Tuan Haji. Game ni lagi bagus. Dan siapa nak beli dekat Maiz lah, pergi kat Maiz, dekat Baitul Mal. Tapi pagi ni dia boleh dapat percuma, free of charge, jika dapat jawab soalan yang betul daripada tuan panel kita pada pagi ni. Seterusnya kita nak bagi soalan lah kepada audien kita, sedang mendengar kita. Jadi soalan ni akan diberikan oleh Tuan Haji Tuan Haji Boleh Tuan Haji, apa soalan kita untuk penonton pada pagi ni Tuan Haji? Sebelum tu nak tanya Ustaz Fadil dulu. Kalau sebelah saya ni boleh jawab tak? Tak ada masalah. Saya dengar tu orang Selangor tadi. Orang Sungai Besar saya dengar cerita. Orang Banjar. Betul ke betul? Tak tahulah. Saya dengar cerita. Orang Banjar. Boleh. Tak ada masalah. Okey, saya buat soalan ya. Begini. Ada seorang telefon kat saya. Okey. Ada orang telefon kat saya. Ustaz, saya nak tanya. Kalau saya meninggal, adik-beradik saya dapat berapa bahagian? Jadi saya pun tanyalah kepada orang yang bertanya saya tadi, tuan dah kahwin ke belum? Dia kata saya dah kahwin. Ada anak? Ada. Lelaki perempuan? Lelaki ada, perempuan pun ada anak saya. Jadi pendengar-pendengar dia bolehlah menjawab. Adik-beradik dapat berapa bahagian? Okey. Faham tak soalan saya? Faham soalan saya? Faham. Saya faham lah tadi. Tak apa, saya ulaskan sikit. Okey. Ke tak payah ulas? Boleh, saya boleh ulas. Soalan dia sebenarnya Tuan Haji nak tanya, soalan dekat situ, adakah adik-beradik mendapat harta pusaka dalam keadaan si mati meninggalkan anak lelaki dengan anak perempuan? Macam tu kan Tuan Haji kan? Ya. Lebih kurang macam tu lah. Saya tanya dapat berapa bahagian? Dapat berapa bahagian? Minta maaf ni. Dapat berapa bahagian adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan jika si mati ada anak lelaki dengan anak perempuan? Betul Tuan Haji? Ya, betul. Okey. Tadi nanti kita tengok jawapan-jawapan yang akan diberikan oleh kita punya apa soalan yang kita akan teruskan soalan. Baik, Tuan Haji, soalan kita tengok soalan yang seterusnya. Kita ambil soalan yang soalan berkaitan dengan datuk Tuan Haji. Datuk dan bapa saudara. Ada isu dalam kes yang soalan terakhir. Soalan ni kita terus soalan terakhir lah Tuan Haji sebab dah pukul 10 dah. Soalan datuk, soalan berkaitan dengan datuk dan bapa si mati. Siapa yang lebih berhak? Bapa saudara. Jika si mati meninggal dunia, maknanya ada datuk dan ada bapa saudara. Soalan tu saja. Boleh tak Tuan Haji jelaskan siapa yang lebih berhak dapat pusaka bila dalam hal keadaan si mati ada datuk dan si mati ada bapa saudara? Okey, sila Tuan Haji. Okey.
Hak ni pun satu kekeliruan yang timbul. Ya, sebab jarang orang berbincang tentang datuk ni. Ya, jadi antara datuk dengan adik-beradik, bukan adik-beradik, maaf saya, dengan bapa saudara semati. Bapa saudara. Yang mati tu Roslan. Bapa dia mati dulu, tapi datuk masih hidup lagi. Umur 90 dah, contohnya lah. Ya, umur 90 dah tak larat dah. Tak larat dah. Kemudian dia ada bapa saudara, adik-beradik dengan bapa si mati ni, Osman dengan Ramli. Yang tu dah segak lagi. Segak lagi umur baru 60 baru. Mana yang lebih berhak dalam kes ni? Okey, jawapannya datuk lebih berhak berbanding dengan bapa saudara. Ya, datuk lebih berhak. Ramai yang ketinggalan ni, yang tak bagi kat datuk ni, dia kata datuk dah tua dah nak buat apa. Jadi yang sebenarnya tak kena di situ. Yang betulnya di sini datuk lebih berhak sebab datuk adalah keturunan ke atas. Dia dalam hukum faraid, dalam apa ni kita panggil tertib asabah, mula-mula yang lebih kuat adalah keturunan ke bawah, anak lelaki, cucu lelaki dan ke bawah. Lepas tu dia naik ke atas. Lepas bata dia pergi ke datuk dulu. Dia pergi ke datuk dulu. Jadi datuk mendindingkan adik-beradik seibu sebab datuk mendindingkan bapa saudara si mati. Gitu. Jawapannya ialah datuk berhak 100% dalam kes ni. Kalau bahagian isteri, sebab dia ada isteri kan, isteri dapat 1/4 kerana tak ada anak. Yang lebih itu adalah asabah untuk datuk. Bapak saudara sikit pun tak dapat. Tu Haji. Tak dapat langsung. Ya, tak dapat bapak saudara. Kesian bapak saudara tu Haji. Padahal yang mengidam sangat harta si mati tu bapak saudara tu Haji. Bukan itu. Bukan kesian. Yang ni, Roslan ni kena buat perancangan. Roslan kena merancang. Kalau saya mati, pak saudara saya tak dapat ni. Saya pun banyak juga hutang budi. Hutang budi dengan pak saudara. Jadi merancanglah, buatlah wasiat kat dia. Sepatutnya buatlah wasiat hibah ke. Ya, sebab tu saya kata wajib kena tahu dulu. Yang pertama supaya pembahagian tu betul. Yang kedua bagi yang hidup ni kena ambil tahu dulu kalau saya mati siapa yang berhak atas pusaka saya. Mana Roslan kena ambil tahu. Jadi Roslan banyak juga harta dia. Takkanlah pak saudara dia ni yang banyak berhutang hutang budi, dia berhutang budi dengan pak saudara ni tak dapat satu pun. Okey, saya buat merancanglah pergi ke Amais. Okey, saya nak buat wasiat lah kalau saya mati. Dah. Kereta saya ke, kemudian ni sebahagian daripada harta-harta saya nak bagi pada Osman dan Ramli. Okey. Itulah tujuannya. Sepatutnya kan Tuan Haji kan? Ya. Okey. Baik Tuan Haji, terima kasih dengan jawapan yang diberikan oleh tadi. Mudah-mudahan sidang pendengar kita dapat memahami tentang kekeliruan di antara datuk dengan bapa saudara. Jadi kalau lepas ni ada persoalan berkaitan tentang isu bapa saudara dengan datuk, diharap terungkai dengan jawapan yang telah diberikan oleh tuan guru kita tadi. Baik, kita ada pemenang hadiah dah Tuan Haji. Ada yang berjaya menjawab soalan Tuan Haji. Dah ada yang menjawab. Dia jawapan dia. Betul ke Tuan Haji? Adik-beradik si mati tak dapat bahagian, dia kata. Betul ke Tuan Haji? Ya, betul. Betul. Saya tanya berapa bahagian dapat. Jadi nampaknya dia tahu saya dah tipu dia dah. Saya pula tadi tersilap Tuan Haji, macam terbagi Q pula jawapan jawapan dia. Jadi Tuan Haji, untuk pemenang tadi tu nanti kita akan kontak dengan pemenang untuk dapatkan hadiah ya, insya-Allah. Baik Tuan Haji, sekarang kita dah 10 lebih lah Tuan Haji. Dah lebih dah habis masa dah ni Tuan Haji. Sebenarnya kami di MAIS ni memang sangat rindu sangat dengan Tuan Haji. Dapat berbicara dengan Tuan Haji hari ni sangat menyeronokkan sampai dia orang minta saya yang jadi moderator. Biasanya moderator ni orang lain Haji. Dia orang minta saya yang jadi moderator. Dah lama kami tak jumpa dengan Tuan Haji, insya-Allah Tuan Haji. Gembira kami sebab dapat bersama dengan Tuan Haji pada pagi ni, dan kegembiraan kami ni kami kongsikan dengan sidang pendengar kita di Selangor.
pesidang-sidang pendengar kita di penduduk-penduduk di sekitar negeri Selangor yang ada berkongsi, yang masuk bersama dengan page kita Majlis Agama Islam Selangor, ya, dapat kita bersama-sama mendapat ilmu, mutiara ilmu daripada Tuan Haji. Tuan Haji, kita dah di akhir, jadi saya nak minta sebenarnya kesimpulan dah daripada Tuan Haji tentang perbincangan kita pada pagi ini berkaitan tentang kekeliruan masyarakat, berkaitan tentang ahli waris. Jadi saya minta Tuan Haji boleh bagilah sedikit kesimpulan, titipan-titipan mutiara ilmu terutamanya untuk sidang pendengar kita dan kami sendiri pegawai-pegawai Majlis Agama Islam Selangor untuk mendengar sedikit kata-kata daripada Tuan Haji. InsyaAllah. Silakan Tuan Haji. Ya, berdasarkan pada topik kita pada pagi ini, saya simpulkan bahawa sebelum sesuatu pembahagian itu dibuat, sebelum perbincangan di kalangan waris-waris, wajib waris-waris mengambil tahu siapa di kalangan waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Supaya Wajib. bila nak bincang tu, yang berhak sajalah yang mengambil bahagian. Yang lain-lain tu kalau boleh tak usah campur lah, ya. Tak usah campur kecuali diperlukan sahaja. Dan bagi yang nak merancang, ya, bagi yang nak merancang, nak buat hibah, wasiat dan sebagainya, maka eloklah ambil tahu siapa waris yang berhak. Ini bagi yang nak merancang, bagi tuan punya harta. Sebab selalunya yang bila kita sebut merancang nak bagi pada isteri, bagi pada anak-anak dan sebagainya. Tapi ada yang lupa bahawa kalau dia mati, orang ni dapat atau tidak. Sedangkan dia sayang orang tu. Ya. Macam tadi, ya, yang tadi yang sidik dengan cucu dia tu. Cucu yang bela dia, pelihara dia, dengan nama apa tadi saya lupa, Zaid ke apa. Yang tu saya sendiri pun lupa. Okey, yang tu patut dia kena ambil tahu, ilmu faraid, kena belajar. Kalau saya mati betul orang ni dapat ke tidak? Kesian kat dia. Kalau dia dapat, alhamdulillah, tak apalah, tak buat perancangan pada dia, tak buat hibah wasiat ke dia pun sebab dia memang mewarisi. Tapi seandainya dia tidak mewarisi, maka malanglah nasib dia. Ini disebabkan oleh kerana tidak ambil beratlah. Tuan punya harta tak ambil tahu tentang siapa yang akan mewarisi. Jadi akhir kata, sama-samalah mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan harta pusaka. Mungkin hak orang tua kita, hak pasangan kita, hak anak dan sebagainya. Jangan biarkan begitu saja. Sebab ini dia melibatkan ekonomi juga ni. Ekonomi orang kita. Tanah ada tapi tak boleh nak digunakan. Tanah beku orang kata. Dan akhir kata, jadikanlah pusaka pemangkin kesejahteraan keluarga. Saya rasa setakat itu dulu untuk terima kasih banyak-banyak Tuan Haji dengan mutiara-mutiara kata kesimpulan yang diberikan oleh tadi. Jadi itu, ya, kepentingan seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji, penting sebenarnya untuk kita mempelajari ilmu faraid, ya. Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Nabi kata belajar faraid. Ya, belajar faraid, kena ajarkan kepada orang lain. Itu sebab Nabi suruh kita belajar faraid. Sementara ada tuan-tuan guru kita yang hebat ketika ini. Contoh macam Tuan Haji Wan Halim, rugi kita tak ambil manfaat. Rugi kita tidak pergi menuntut ilmu. Kalau boleh pergi Terengganu sana. Ya. Saya memang teringin nak pergi sana sebabnya. Jumpa dengan Tuan Haji ni sebenarnya, ya, menuntut di sana ilmu-ilmu yang telah diberikan, mutiara-mutiara kata yang akan dapat disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu ini dapat kita manfaat tentang urusan-urusan pentadbiran harta pusaka dan pengurusan pembahagian harta nanti kelak bila kita meninggal dunia. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan sidang pendengar sekalian, ya, bagi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang berminat untuk membuat wasiat, berminat untuk membuat hibah, ya, tuan-tuan boleh datang ke MAIS insya-Allah. Tetapi pada musim PKPB ni tuan-tuan, kita tak boleh datang secara walk-in, ya, kena buat temu janji. Urusan pelanggan kita hanya diadakan jam 9.30 pagi hingga 4 petang sahaja. Sebarang urusan, ya, yang tuan-tuan nak buat dengan pihak MAIS, tuan-tuan kena call dulu di talian yang telah tertera,
yang kita bagi ni. Ya, call dulu, telefon dulu ya untuk buat temu janji. Bukannya kita tak nak bagi walk in datang terus. Sebab sekarang ni kita ada SOP di bangunan kita yang kita terikat dengan SOP tersebut ya. Bukan boleh datang ramai-ramai, bukan boleh duduk ramai-ramai. Kalau sebelum ni ramai-ramai datang, ramai-ramai bincang, kalau nak dapat runding cara tu siap gaduh-gaduh lagi. Sekarang tak boleh. Kena call dulu, bagi tahu dengan kita bila nak datang, nanti kita sediakan pegawai yang akan melayan tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan puan-puan berminat nak buat wasiat dengan hibah, kalau wasiat tuan-tuan boleh buat online dia sekarang ni. Type dia dalam Google wasiat.com.my. Boleh buat melalui online. Kalau nak buat hibah, itu kena datang lah ya, kena datang pejabat. Sebab hibah ni dia lebih teknikal sedikit daripada wasiat. Wasiat tak ada masalah insya-Allah. Itu sekian saja ya sembang-sembang kita pada pagi ini berkaitan tentang isu-isu permasalahan pusaka dalam rancang harta celik pusaka yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Mudah-mudahan rancangan pada pagi ini dapat memberi manfaat yang baik untuk tuan-tuan, menjadi satu asas ataupun rujukan untuk tuan-tuan merancang dan menguruskan harta. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.